Okey, sebelum saya mulakan, nampak tak saya punya apa nama muka depan ni? Okey. Oh, saya tak letak present ni. Okey, nampak tak apa saya punya video? Nampak. Tak, video tak nampak. Video tak nampak. Okey, nampak tak ni apa nama saya punya ni? Saya punya kertas putih ni. Tak. Tak, Ustaz. Tak nampak, Tak Ustaz. nampak lagi. Tak nampak lagi. Sekejap. Okey. Kalau nampak bagi tahu ya. Kalau nampak saya ni saya dah bagi dah ni. Saya tak ni dah share. Okey. Tak nampak lagi video saya punya skrin. Nampak skrin saya? Skrin tak nampak. Macam mana nak buat? Sebab saya dah present dah ni. Tu dalam proses. Oh, dia tak kata dalam proses Nampak tak nampak? Ustaz, mic. Okey. Dengar tak suara Ana? Dengar, Ustaz, dengar. Okey, alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita tengok pada ni tengok pada kita punya pelajaran yang pertamanya pasal up kita tengok pada pelajaran kita pasal up tu. Okey, ni saya nak saja test lah. Okey. Kira nampak ya? Ke halus sangat tulisan tu? Nampak. Ya? Halus sangat tulisan ni? Okey, Ustaz. Okey. Okey. Kalau okey tak apa. Apa yang berlaku ni? Okey, tengok balik pada pelajaran kita yang lepas.
yang saya kata saya nak ulang balik tu jadi dia memang kena lukis. Jadi kita rujuk balik pada ahwalul ashabul furudi, muka surat 14 Kita tengok pada buku teks kita muka surat 14 disebut apa ya? Dia sebut ahwalul ashabul furudi. Yang pertama dia punya golongan yang pertama namanya ahwalul ab. Yang mana ahwalul ab ini dia ada tiga. Dia ada tiga apa? Dia ada tiga dia ada tiga hal. Dia ada tiga hal. Kan? Al-ab. Okey. Tak nampak tulisan kenapa jadi macam ni. Oh, terbalik. Macam-macam. Okey terbalik pula. Macam mana? Perak sikit. Kenapa jadi macam ni? Komen boleh tak tolonglah pakai email MOE. Ganggu saya punya pelajaran. Saya nak tekan lagi, saya nak ni lagi. Saya dah cakap banyak kali dah. Masuk pakai email MOE. Sangat ganggu. Saya nak tekan lagi, saya dah ni. Saya dah cakap banyak kali pakai email MOE. Okey. Jadi ni up. Okey, kita akan bincang berkaitan dengan up Okey. Okey, al-ab dia ada tiga masalah. Al-ab ni dia ada tiga masalah. Pertama dia kata 1/6. Dia kata 1/6. Lepas tu dia kata 1/6 campur asobah. Nampak tak tulisan saya tu? Lepas tu yang ketiga ialah asobah. Ini. Ini apa nama, ini yang kita kena ingat. Tak nampak pula ya. Syok sendiri pula. Okey. Semula al-ab ada tiga masalah. Ada tiga masalah. Pertama, 1/6. Ya Allah. 1/6. Lepas tu 1/6 campur asobah. Ini tanda asobah tau. Lepas tu yang ketiga asobah. Ini tanda asobah. Kena faham ni. Kenapa kita ni apa nama ni, saya tak boleh kawal sebab tu ni saya tak boleh kawalnya ni. Macam mana gaya buat 1/6 campur asobah. Okey, dapat tak? Jadi kita kena tengok lagi satu persatu. Macam manakah syarat untuk dapat 1/6? Dia kata 1/6. Macam mana nak selesaikan masalah nak guna masalah 1/6 ni? Dia kata apa nama, jika ada far'un waris. Dia kata far'un waris al-muzakkar. Maknanya ibnu Lepas tu
Ibni ke bawah. Ke bawah jadi kita faham lah tu. Jadi bila ibni ke bawah, kita bila dalam masalah tu je. Kita akan tahu yang ni je apa nama yang hanya melibatkan yang ni je. So kita tak nampak lagi. So macam mana nak buat? Okey, kita pergi satu persatu. Okey. Jadi kita akan pergi pada apa namanya penyelesaian masalah. Bila dalam soalan dia akan cakap macam ni. Seorang mati meninggalkan ibnu. Contoh. Seorang mati meninggalkan al-ibnu. Seorang mati meninggalkan al-ibnu. Contoh. Faham lah Nongkot, pandai-pandai lah. Okey, seorang mati meninggalkan ibnu. Jadi kita kena selesai lah masalahnya. Yang ni dia akan ada kolom. Kolom pertama ni nama dia, saya tak tulis lah noh, payah sikit nak tulis. Ni namanya ini namanya Allahumma salli ala selama tak sebut. Astaghfirullahaladzim. Okey, kolom pertama namanya fardun. Kolom pertama namanya al-fardun. Tulis sini buat nota. Pakailah pen merah ke apa semua. Tapi tak payah tulis kat dalam. Bila jawab periksa tak payah tulis. Okey, kolom pertama namanya apa? Ikram? Fardun. Kolom pertama namanya fardun. Kolom kedua namanya nasibun ataupun fardun juga. Ataupun yang kini mudah kita sebut al-warisu. Kolom pertama namanya al-warisu. Kolom kedua namanya al-fardun. Nanti kan salah pula. Kolom kedua namanya al-fardun. Tulis kat atas ni. Fardun. Okey. Lepas tu kolom yang ketiga namanya asal masalah. Yang ni asal masalah. Kolom yang keempat namanya tahsilul masalah. Tahsil. Ta, ha, sod, lam. Tahsil. Al-masalah. Alif, lam, mim, sin, alif, hamzah hataya tu, lam. Ta mabutah. Al-masalah. Okey. Nampak tak? Itu contoh. Contoh. Ni seorang mati meninggalkan ibnu. Jadi kita tahu ab ini bila ada ibnu, dia akan dapat 1/6. So seorang mati meninggalkan ibnu dan al-ab. Seorang mati meninggalkan ibnu dan al-ab. So macam mana nak selesai ni? So kita akan sekarang ni kita hanya bercerita tentang al-ab. So sekarang ni masalah ni ialah berkaitan dengan ab. Ab ni dapat berapa? Ab ini bila dia ada bersama-sama dengan dia dengan ibnu, maka dia automatik dia dapat 1/6. Faham ke tak? Hello, ada orang tak? Tak, faham Ustaz. Okey. Al-ab jika dia seseorang tu mati. Tu fi syahsun an ab dan ibnu. Okey, seseorang mati meninggalkan ab dan ibnu. So sekarang ni kita kena selesaikan masalah. Okey, al-ab ini adalah ashabul furud. Adapun al-ibnu ni namanya ashabut ta'sib. Ni dia ashabut ta'sib. Ashabut ta'sib bahagian apa? Ingat lagi tak minggu lepas? Ashabut ta'sib bahagian apa? Tak apa, slow-slow je kita. Bukan nak pandai terus. Cuba. Ashabut ta'sib bahagian apa? Asib binafsihi. Ya, betul. Al-asibu binafsih. Ranking pertama ke, kedua ke, ketiga ke, keempat? Pertama. Ranking pertama. Apakah nama ranking pertama tu? Asabah bin nafsi. Alaqah al-bunu. Alaqah al-bunuwah. Alaqah al-bunuwah. Nama lain Alaqah bunuwah. Alaqah. Alaqah far'un waris. Far'ul mayyit.
Alaqah far'u wa waris. Faham ke tak saya cakap tu? Faham Ustaz? Okey, jadi Faham. jadi kita dah tahu dah ibnu ini adalah namanya ashabu taksib. Al-ab ini adalah ashabu furud. Mana nak tahu al-ab ini ashabu furud? Mana nak tahu al-ab ini ada ashabul furud? Faraid kena ni kena sebut Kena ni, kita kena cakap je apa yang hampa faham. Kalau hampa tak ni saya betulkan. Cepat. Mana nak tahu ab ini ada ashabul furud? Tak ada orang ni. Mana nak tahu ab ini ada ashabul furud? Alaqah al-ubuwah. Tak, saya tanya. Mana nak tahu al-ab ini ada ashabul furud? Saya kata ibnu ni adalah ashabul taksib. Al-ab ini pula ashabul furud. Macam mana boleh saya kata al-ab ini ashabul furud? Sedangkan dua-dua ni ashabul taksib, al-ab ini saya kata sebelum ni dia lah ashabul taksib, betul tak? Betul ke tak? Betul Ustaz. Betul. Hampa pening kat situ lah, hampa tak boleh jawab kan. Ustaz ni kata al-ab ni dulu, hari tu Ustaz ajar ashabul taksib, kata al-ab ini ada ashabul taksib. Tapi tiba-tiba pula hari ni ngajar al-ab ni ashabul furud. Macam mana tu? Okey, dengar saya cakap Macam mana saya tahu ab ini ada ashabul furud? Pasal dekat dalam buku kita ni dah tulis dah. Ahwalu ashabul furud. Pertama apa? Ab. Ashabul furud ada 11 golongan. Antaranya dia adalah ab. Nak ceritanya ab ni dia dalam satu keadaan dia adalah ashabul furud. Dalam satu keadaan yang lain dia adalah ashabul taksib. Sebab tu ulang balik saya ulang balik pelajaran yang lepas. Saya kata apa? Ni tengok. Ab ini dapat 1/6. Ada masanya dia akan dapat 1/6. Ada masanya dapat 1/6 campur asobah. Ada masanya dapat asobah. Ni kan asobah ni kan ashabul taksib. Ni. Faham tak saya cakap tu? Faham. Jadi bila kita faham ada kadang-kadang dalam satu masalah dia akan dapat fardu saja. Dalam keadaan dia dapat fardu campur dan asobah. Dalam keadaan yang lain dia dapat asobah saja. Itulah namanya al-ab. Faham ke tak saya cakap tu? Faham Ustaz. Jadi kalau orang tanya, macam mana kau tahu al-ab itu adalah ashabul furud? Pasal apa? Sebab tergolong dalam ashabul furud. Sebab Al-Quran dan hadis dah sebut dah al-ab ini adalah ashabul furud. Faham tak? Okey, ni bukan marah. Bukan marah. Saya memang macam ni ngajar faraid. Okey. Okey, faham Jadi sekarang ni kita berbincang ialah al-ab ini adalah ashabul furud. Sekarang ni dia sedang ambil fardu. Pasal apa dia sedang ambil fardu? Sebab bersama dia ialah ibnu. Antum just kena hafal je sifir ni. Antum just kena hafal je sifir ini supaya antum faham. Okey, tak faham dulu tak apa, slow-slow. Saya biasa ulang pelajaran ni 3-4 kali. Jangan risau. Tapi takrif kena hafal lah dulu. Mana yang dah kita baca takrif tu kena hafal. Yang depan-depan tu jangan dah habis kelas, terus tutup. Bacalah dulu. Baca dulu sikit. Okey. Jadi, al-ab ini dapat 1/6. Okey. Ibnu ni pula, dia ashabul taksib ke ashabul furud? Ashabul furud. Ibnu. Ashabul taksib. Ashabul taksib. Dia adalah ashabul taksib. Mana kita tahu dia ashabul taksib? Sebab tergolong dalam ashabul taksib. Sebab dia tergolong dalam ashabul taksib? Tak. Sebab dia tak ada nama dia kat dalam ashabul furud. Cuba tengok yang sebelah tu. Kat dalam buku kita muka surat 14 tu. Ada tak ibnu kat situ? Tak ada. Tak ada. Jadi bila tak ada, macam mana dia boleh jadi ashabul furud? Tak mungkin. Faham ke tak saya cakap tu? Faham.
Sebab tu kita tahu dia bukan ashabul furud. Jadi semua yang bukan ashabul furud, dia adalah ashabul taksib. Faham ke tak? Faham. Nak ingat je mudah je. Ashabul furud dah ditetapkan dah. Ada 11 golongan. Golongan. Mana yang tak ada dekat dalam tak ada dalam 11 golongan itu namanya ashabul Taksib. Faham ke tak saya cakap tu? Faham. Cuma kita kena fahamkan dengan istilah. Kan? Kita kena fahamkan istilah kedudukan orang-orang tersebut. Contohnya Ibnu Amun Syakik. Dia tak sebut kat dalam sini. Mana nak tahu dia tu ashabul furud ke tak? Itu yang saya kata kena fahamkan dengan istilah, bukan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukannya dengan terjemahan Melayu. Faham ke tak saya cakap tu? Okey. Kolom yang pertama namanya kolom waris, al-warisu. Kolom yang kedua namanya al-fardu. Ni fardu lah ni. Dia ambil ada yang ambil dengan fardu, ada yang ambil dengan asobah. Kolom yang ketiga namanya asal masalah. Asal masalah ni apa? Nama asal masalah lah. Kita kena cari satu makharijul furud. Yang mana makharijul furud itu kita akan menyebabkan kita boleh bahagikan dia. Okey, sekarang ni ada berapa nombor? Kita akan tengok pembawah saja. Asal masalah ni kita tengok daripada pembawah. Okey. Yang sekarang ni ada nombor mana satu? Ibnu ke ab? Al-ab. Ab ada pada masalah ini cuma ada ab. So kita letak je lah asal masalah ialah 6. Faham ke tak saya cakap tu? Sebab ada satu je pembawah kat sini. So senang, mudah cerita, kita ambil je 6 tu letak jadi asal masalah. So macam mana nak buat tahsil masalah ataupun tahlil masalah, penyelesaian masalah? Just ambil 6 darab 1 bagi 6. 6 darab 1 berapa? 6. Bagi 6? 1. 1. Okey. 6 tolak 1 berapa? 5. 6 tolak 1 ialah 5. Ustaz, kenapa Ibnu ini dapat 5, Ab ini dapat 1? Sebab Ibnu ambil asobah. Ingat lagi tak pelajaran yang minggu lepas kita kata Ustaz cakap apa? Asobah ini ada berapa hukum? 3. Ada 3. Hukum yang pertama kata apa? Asobah bin nafsi. Tak, hukum. Hukum asobah. Ya'khudhu baki ba'da ashabul furud. Ya'khudhul baki ba'da ashabul furudi. Ashabul furud dah ambil dah ke belum? Dia punya bahagian? Dah. Dah ambil. Lepas tu ya'khudhul baki ba'da ashabul furud. 6 tolak 1 ialah 5. Itulah hukum dia yang pertama tu tadi tu. Ya'khudhul baki ba'da ashabul furudi. Faham ke tak saya cakap hukum sebelum ni? Faham. Okey, ada soalan kat sini sebelum saya teruskan. Ini baru masalah pertama. Tolong tulis elok-elok. Okey, dah tulis? 2 minit. Ustaz, Ya. macam mana boleh dapat 6 tadi Ustaz? Kita tengok pembawah ni apa nama Allahumma salli ala Muhammad, apa nama Batrisha. Ya Ustaz. Kat sini ada satu je nombor. Kat sini ada satu saja nombor, betul tak? Ini bukan nombor, ini tanda asobah. Ini pula ada pembawah dia. Kita tengok pada pembawah. Nanti kita akan tengok masalah lain. Sajalah hari ni saya nak tunjukkan ni je. Okay, Ustaz. So, cara dia ialah ambil daripada pembawah. So ada satu je pembawah. So pembawah dia 6. So jadikan pembawahnya 6 ni jadi asal masalah. Syukran Ustaz. Afwan. Ada lain soalan lain? Ada masalah lain? Tak ada Ustaz.
yang pertama. Okey, kita pergi masalah yang kedua. Yang katanya ialah sama juga saya sajalah nak buat ni nak buat masalah panjang je. Ibni. Seorang mati meninggalkan Ibni dan al-ab. Sama je penyelesaian masalah dia tadi. Okey, ab akan dapat berapa? 1/6. Kenapa dia dapat 1/6. 1/6? Kenapa dapat 1/6? Tergolong ada asal furud. Sebab dia ada pertama sebab dia ashabul furud. Yang kedua sebab bersama dia ada ibnul ibni ke bawah. Ibnul ibni ke bawah. Okey, jadi kita faham ni ibnul ibni ke bawah ni ashabul furud ke ashabul taksib? Taksib. Ashabul taksib. Tuliskan saja dia punya simbol. So asal masalah nak cari macam mana? Tengok kepada Pembawah. Pembawah. So ada satu saja pembawah. So letak saja 6. Okey. Itu asal masalah. Adapun tahsil masalah 6 darab 1 bagi 6. Selesaikan satu persatu yang ada nombor dulu. 6 darab 1 berapa? 6. 6 darab 1 ialah 6. 1 darab 6 darab 1 bagi 6 darab 1 ialah 6. 6 bagi 6 1. 1. So baki je berapa? 6 tolak 1? 5. 5. 5. Sama juga. Dapat tak? Dapat. Okey. Itu masalah yang kedua. Saja. Kita up sikit boleh tak? Boleh. Kita up sikit kesusahan dia. Okey. Seorang mati meninggalkan ibnani ibnanil ibni dan al-ab. Okey. Dapat tak? Okey, kau fahamlah sendiri noh. Fahamkan sendiri tulisan saya buruk ni. Saya pakai mouse je ni. Saya tulis pakai mouse je ni. Lantaklah. Okey. Lepas tu sama juga macam tadi. Al-ab akan dapat 1/6. 1/6. Ibnani ni dapat berapa? 2 asabah. Jadi asobah. Okey. Jadi asal masalah ialah 6. Okey, asal masalah ialah 6. Dan selesaikan masalah macam tadi, ini adalah 1. Betul? So ni adalah 5. Okey, betul? Betul. Okey. Soalannya, 5 ni boleh tak bagi sama rata dengan 2? Tak. Tak boleh. Bila tak boleh buat sama rata dengan tak boleh bagi sama rata dengan 2, so kita kena buat asal masalah yang baru. Faham tak? Ni ada asal masalah kan? Kena buat asal masalah yang baru. Macam mana nak buat asal masalah yang baru? Okey. Dah tulis belum sementara ni sebelum saya teruskan? Tulis dulu. Dah. Siapa lagi yang ada ni? Sabrina dah tulis. Sabrina ni asyik tunjuk nak jadi ni je, ninja je. Asyik nampak mata. Bagilah nampak ni muka penuh. Okey, internet saya tak stabil, saya pun tak faham. Ni kat sekolah ni. Kat rumah saya memang lagi tak stabil lah. Ya. Kenapa Sabrina? Guna jalan kira dia ada 4 lah. Jalan kira dia ada 4. Kenapa jalan kira dia ada 4? Yang tabayun, tawafuk ada guna. Oh, yang itu. Itulah namanya takharuj. Kita tak belajar lagi tu Sabrina nanti kejap. Saya tak nak peningkan. Saya satu-satu, step by step. Kat dalam buku kita ni dia ada tulis namanya takharuj. Samalah tu, saya tak ajar pun.
Ni. Saya malah ajar dulu. Sebab dia senang. Muka surat 59, takharuj. Jumpa tak takharuj? Jumpa. Itulah sebenarnya benda tu lah nak ceritanya. Makharijul furuj. Silap. Makharijul furuj. Silap saya makan ni makan coklat. Okay, faham tak? Faham. Okay, jadi. Okay, saya nak teruskan ni. Boleh Boleh. Jadi, selesai. Sepatutnya dah selesai, dah sampai sini. Tapi disebabkan 5 ni tak boleh bagi sama rata dengan 2. Apa yang berlaku? Kita kena buat asal masalah baru. Okey, tulis tulis. Macam mana nak selesaikan, nak buat asal masalah baru? Bilangan ini, bilangan saham darab dengan bilangan kepala. Ada berapa kepala kat sini? 2. Ada 2. 5 dak 2 berapa? 10. 5 dak 2 10. Tapi bukan macam tu. Kita tak kira macam tu. Orang akan selesaikan macam ni. Tapi kita tak nak macam tu. Yang sebenarnya ialah asal masalah ni yang kita kena darabkan. Faham tak? Asal masalah lama darab dengan bilangan kepala. Kenapa saya sebut macam ni? Pasal ada orang dia nak selesaikan ini tapi sebenarnya yang perlu diselesaikan ialah yang ni. Kita nak selesaikan asal masalah yang tak cukup, kita nak selesaikan yang ni. Tapi kita kena carilah benda yang pertama dahulu untuk diselesaikan, iaitu apa? Asal masalah. Asal masalah ni yang menyelesaikan semua masalah. Faham ke tak? Faham. Sebab tu namanya asal masalah. Jadi nak buat asal masalah baru kena cari dekat pada asal masalah lah, bukan dekat fardu yang tak cukup ni. Faham ke tak saya cakap? Faham. Okey. 6 darab 2? 12. 6 darab 2, 12. So asal masalah baru ialah namanya 12. Ini namanya asal masalah jadi. Faham tak? Faham. Nanti apa tulis? Ni asal masalah kodim, ni asal masalah jadi. Pandai lah hampa tulis macam mana. Saya nak ajar tu payahlah pula. Okey. Lepas tu apa step seterusnya? Ikram, apa step seterusnya kita? Tahsilul masalah. Kita dah selesaikanlah masalah tu balik. Dah ada asal masalah kan? Sekarang ni kita selesaikan balik asal masalah. 12 darab dengan mana dulu? Nak darab dengan mana ni? Darab dengan 1. 12 darab dengan 1 bagi dengan 6. Kenapa kita bagi 12 darab 1 bagi 6? Kembali pada asal. Kembali pada yang asal. Dia punya sifatnya asal, iaitu apa? Selesaikan satu persatu, iaitu apa? Selesaikan ashabul furud dulu, baru selesaikan ashabul taksib. Saya ulang lagi sekali. Mesti selesaikan ashabul furud dulu, baru selesaikan ashabul taksib. So dah ada asal masalah jadid. Just buat macam masa. Ulang balik lah apa yang step yang telah lepas. Okey, iaitu apa? 12 darab 1 berapa? 12 bagi 6 tu. 12 darab 1 berapa? 12 darab 1. 12. 12 bagi 6? 2. 2. So, up akan dapat 2. So, 12 tolak 2? 10. 10. So, cukup tak untuk bagi sama rata ni? Cukup. Dengan 2 ibni? Cukup. So, apa yang berlaku? Setiap seorang akan dapat 5 bahagian. Faham ke tak saya cakap ni? Faham. Okey, seorang dapat 5. Up akan dapat 2. Okey, faham tak? Dia akan jadi macam ni lah. Mudah cerita. Ada kek. Okey, lantaklah kek ni. Oh, macam tu pula kek kan. Okey, ada satu kek. Okey, kek tu bagi 12. Okey, betul. Dekat macam ni lah. Okey, nak ceritanya dua bahagian ini diambil oleh siapa? Ashabul furud. Diambil oleh ashabul furud. Namanya siapa? Iaitu faham ke faham? Faham. Yang baki ni dia siapa ambil? Asabah
Ibnu Ibni atau Ibni. Dua orang Ibni yang namanya ashabu Taksib. taksib. Sip. Tak Ibnu Ibni tu nak ambil berapa bahagian? 5. 5. Ni 1, 2, 3, 4, 5. 1. Oh tak cukup potongan ni, patutlah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baru. Okay, silap. Okay. Contoh macam tu je lah nak tunjuknya kan. Okay. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka itulah keadilan Islam. Orang yang layak akan dapat dapat bahagian di dia. Kenapa up tak dapat 2 sedangkan dia up? Sebab yang paling kuat yang kuat akan mendahului yang lemah, yang dekat akan mendahului yang jauh. Ibnul Ibni ni dia dia kuat tak? Kuat. Dia kuat. Sebab apa? Dia ashabu taksib yang ashabu taksib yang namanya al-asibu bin nafsi. Lepas tu dia dah lah al-asibu bin nafsi. Dia kategori yang pertama pula iaitu apa? Iaitu apa? Ya, khuzul baqi. Kan. Dia kategori yang pertama. Apa dia kategori yang pertama? Far'un waris. Far'un waris al-muzakkar ataupun alaqatu bunuh. Kita kena tengoknya tu kekuatan tu nak menentukan kuat dengan lemah tu. Faraid ni yang pening sikit ialah pasal nak menentukan yang kuat ataupun lemah tu. Faham tak? Faham. Ni semua sifir belaka. Boleh teruskan lagi? Boleh. Okey. Jadi kita pergi yang seterusnya iaitu apa? Hukum yang seterusnya yang kita kata okey. 1/6 campur asabah. Macam mana al-ab ini dia boleh ambil makan dua-dua keadaan. Iaitu fardu pun dia ambil, asabah pun dia ambil. Macam mana keadaan dia? Keadaan dia macam ini. Seorang mati meninggalkan bentun. Meninggalkan al-ab. Faham lah Noh, agak-agak lampau faham lah. Nak sempurna tu tak boleh lah. Okey. Jadi al-ab ni kita dah tahu dah dia akan dapat 1/6. 1/6 campur asabah. Macam mana pula dia boleh dapat 1/6 campur asabah? Tadi kan masa dengan Ibnu tadi dia dapat 1/6 saja. Sebab Al-Bintun. Ya, betul. Tahniah Ikram. Pasal bersama dia ialah bentun. Tadi bersama dengan Ibnun ataupun Ibnul Ibni. Tapi sekarang ni keadaan dia dah berbeza. Jadi sekarang ni dia waris tadi meninggalkan ab dengan bentun. So ab ini akan dapat 1/6 campur asabah. Okey. Soalan sekarang bentun ni dapat berapa? Tahu betul tak? Tahu. Kita tak belajar lagi. So bentun ni ashabu furud ke ashabu taksib? Ashabul furud. Okey, tahniah Sabrina. Dia adalah ashabu furud. Mana hang tahu dia ashabu furud? Kalau ada asal furud. Sebab dia termasuk dalam 11 golongan. Sebab dia termasuk dalam 11 golongan ashabul furud. So kita tengok ashabu bentun ini golongan yang ke berapa? Golongan yang ke? Golongan yang ke-6. 2, 4, 6. Dia golongan yang ke-6. Muka surat? Muka surat muka surat 19. Ya bukan? Muka surat 19. Nampak tak? Nampak tak? Muka surat 19 bawah tu. Ahwalul banatus salabi. Bentun lah tu.
Solabi tu terjemahnya ialah kandung. Anak kandung. Anak kandung, anak perempuan kandung. Faham tak? Faham. Okey. Jadi kat situ ada 3 masalah. Ustaz, Ustaz. Tadinya masalah ni pun kami tak faham lagi. So macam mana pula nak ni? Belajar slow-slow. Slow-slow tapi cuba faham. Okey. Bentun ni ada 3 masalah. Anisfu, as-sulusani, dan taksib. Taksib tu asobah lah. Okey, dapat tak? Dapat. Ada perintah nota jadual 2.0? Ada perintah jadual 2.0? Bukan tu jadual 1.1. 1.1 tu Ikram. Ya betul. Yang Sabrina tunjuk tu. Yang tu ya betul. Batrisha tunjuk tu. Ya. Buka yang ke-6 Batrisha. Buka yang ke-6 yang ada tulis bentun ataupun banatus solabi. Okey, dapat tak? Dapat. Okey. Jadi bila kita faham yang tu, mudah je. Mudah je kerja kita. Kerja kita ialah tengok jadual. Bukan kerja kita buat apa pun. Kerja kita ialah tengok jadual. Okey, saya pernah ada ni . Okey. Ni saya sebab saya ngajar Faraid, saya buat nota ni je. Saya tak ngajar buku teks. Tapi memandangkan nampak ni baru lagi, so tak apalah. Buatlah cara baru kan. Okey. Kita tengok pada banatus solabi, dia kata 1/2, 2/3 asobah. Okey. Bila banat ni dapat 1/2? Bila lil wahidah al munfaridah. Jika dia berseorangan. Sekarang ni pada masalah yang kita tengah timbulkan ni, seorang mati meninggalkan bentun dengan al-ab ini. Bentun ni seorang ke ramai? Seorang. Seorang. So, kita tengok syarat kedua. Ada tak dia ibnu kat situ? Tak ada. Tak ada ibnu. Jadi bila tak ada ibnu, apa yang berlaku? Dia akan mewarisi automatik. Bentun itu dapat berapa? 1/2. Bentun dapat berapa? 1/2. 1/2. 1/2. Siapa yang tak faham lagi? Setakat ni siapa yang tak faham? Ana Ustaz. Okey, tak faham tang mana tu Batrisha? Yang dia tak ada anak, dia tak ada ibnu tu, lepas tu dia terus dapat 1/2 Ustaz. Ya. Maksudnya macam ni. Yang kata syarat dia tak ada ibnu tu macam ni. Contoh, sekarang ni ada tak ibnu? Bersama dekat dalam masalah ni cuma ada berapa orang? 2. Ada 2 orang. Okey. Kalau ada lagi yang tambah lagi seorang bawah ni namanya ibnu. Bentun ni dapat tak 1/2? Tak. Tak dapat lah. Pasal dalam masalah ni ada 2 orang je. Allahu Akbar. Saya menyampah benda ni. Macam mana tak nak buang? Tak tahu. Okey. So sekarang ni dalam masalah ni cuma ada 2 orang je. Iaitu bentun dengan ibnun. Dengan ab. Jadi bentun ini dia pakai masalah bentun. Kita nak jadual ni untuk menyelesaikan masalah secara spesifik, bukannya secara secara ni yang kita faham. Faham tak? Sekarang ni kita nak cari ab. Ab ni apa masalah dia? Tengok masalah ab, jadual ab. Ada pun bentun. Kita nak selesaikan masalah bentun. Tengok pula masalah bentun. Faham tak saya cakap tu? Faham Ustaz. Okey, settle. Alhamdulillah. Jadi bila bentun itu bila kita tahu ab ni macam mana nak guna ab ni boleh dapat 1/6 campur asabah disebabkan bersamanya ialah bentun. Okey. Adapun bentun dia dapat 1/2 macam mana? Pasal dia ini dia bersama ab dan tak bersama dengan lagi seorang tu. Siapa yang lagi seorang yang dia tak boleh bersama tu? Ibnu. Sebab tu dia dapat 1/2. Faham tak? Faham. Okey, setakat ni sebelum saya panjangkan lagi, adanya tak faham? Ada? Tak ada faham. Okey, settle. Sekarang ni Ustaz,
kita kena lepas tu stepnya kedua apa? Ni step kedua, step ketiga. Step ketiga apa dia? Asal masalah. Kena cari asal masalah. Ustaz, tadi Ustaz kata apa nama cari pembawa. Sekarang ni pembawa dah ada 2 Ustaz. Macam mana nak selesaikan? Apa? Betul tak? Hampa nak tanya yang tu kan? Okey. Sekarang mudah aje. Tadi tu namanya, disebut dengan dia ada apa tadi Sabrina? Dia ada tadakhul, tamasuk. Lagi apa? Takharuj. Bukan. Apa istilah dia tadi yang part tu Sabrina? Takharuj. Tahu takharuj. Tadakhul tamasul. Tamasul, tadakhul. Lepas tu tawafuq dengan Tabayun. Tabayun. tabayun kan? Dengan tabayun. Okey, dia ada 4. Sebab tu saya tak nak pening-peningkan antum dengan istilah tersebut. Just antum faham dia punya selesaikan macam ni. Okey. 2 ni boleh tak darab dengan boleh tak masuk dalam 6? Boleh. Boleh. Sifir 2 kan? 1 darab 2. 2 darab 2. 3 darab 2. 6. Sifir 6 pula. 1 darab 6. 6. Itu namanya kalau bahasa saya dulu masa saya ngaji tu namanya GSTK. Gandaan sepunya terkecil. Kita cari gandaan sepunya terkecil. Zaman puan ni panggil apa? STK kok. Okay, GSTK juga. Kita nak selesaikan GSTK. So siapa kata belajar ilmu agama tak belajar matematik? Faham tak? So 2 ni boleh masuk dalam 6. Namanya tadakhul. Boleh masuk. Saya terjemah macam tu lah. 2 boleh masuk dalam 6. Namanya tadakhul. Boleh masuk. So letak sajalah 6 sebagai asal masalah. Faham ke tak setakat ni? Sabrina? Faham tak? Okey. Batrisya? Faham, Ustaz. Amir? Faham, Ustaz? Amirah? Faham, Ustaz. Okey. So, kita pergi pula kita punya stepnya seterusnya. Stepnya seterusnya apa? Tahsil masalah. Tahsil masalah. Okey, tashih masalah. Okey, so selesainya macam mana? Sama juga macam tadi. 6 darab 1. 6 darab 1, 6. Bagi 2? 3. 3. Okey, ni selesai untuk bentun. Okey. Seterusnya 6 darab 1. 6. Bagi 6? 1. Okey. Ustaz, kenapa tadi masalah pertama dengan kedua tadi Ustaz selesaikan up dulu? Ustaz tak selesai Ustaz baru selesaikan Ibnu dengan Ibnu Ibni. Tapi pada masalah yang ketiga ni Ustaz selesaikan bentun dulu. Ustaz tak selesaikan al-up dulu. Kenapa? Ada orang tanya macam tu tak? Ya. Ya. Sebab apa? Kembali pada hukum asabah. Hukum asabah apa? Hukum asabah apa? Yang pertama hukum asabah yang pertama? Hukum asabah. Ashabul baqi. Ya'khudul baqi ba'da ashabul furudi. Mengambil baki selepas ashabul furud. Sekarang ni al-ab ni dia ada tak dia ada 2 masalah betul tak? Dia ada 2 bahagian dia ambil betul tak? Sebab tu saya tak selesaikan yang ni dulu. Saya selesaikan yang ni dulu. Sebab yang ni ashabul furud saja kan? Betul tak? Betul. Dia ambil fardu saja. Yang ni dia ambil fardu dan juga dia ambil baki. Dia ambil asabah. Dia ambil fardu satu hal dan dia juga ambil asabah. Faham ke faham saya cakap tu? Faham. Okey, so 6 darab 6 tolak 3 berapa? 3. 3 tolak 1? 2. So ada baki lagi berapa?
Ada baki lagi berapa? 6 tolak 3 berapa? 3, 3 tolak 1? 2. 2. So bakinya tinggal 2 tu berdiri kepada al-ab. Kenapa berdiri kepada ab? Sebab al-ab ini dia ambil fardu dan dia juga ambil asobah. Faham ke faham saya cakap tu? Okey, ada soalan setakat sini sebelum saya teruskan. Ustaz, Ya, sila. sebenarnya sebelum nak selesaikan masalah, kita selesaikan yang asal furud saja, yang furud saja. Ya, betul. Kembali pada asal, mesti beri pada ashabul furud dulu. Rujuk pada muka surat. Okey, sila rujuk pada muka surat 5. Buku teks. Okey, dia kata apa? Tuwazza'u at-tirkatu. Dibahagi-bahagikan pewarisan bainal mustahaqina, di antara di antara orang-orang yang berhak, ala tartib. Kan dah saya cakap sebelum ni kena ikut Tertib. tertib pertama apa dia kata kat situ? Yabda'u bi ashabil furud. Dia kata mesti mulakan dengan ashabul furud. Lepas tu tertib yang kedua dia kata apa? Asabat nasbiyah. Asobah nasabiyah. Asobah nasabiyah tu terbahagi pada berapa? 3. Asobah nasabiyah terbahagi pada 3. Pertama, peringkat pertama Binafsi. binafsi, peringkat kedua Bighairi. peringkat ketiga Ma'aghairi. ma'al ghairi. Lepas tu dia sebut pula yang seterusnya. Yang tu saya tak nak sebut dulu. Saya tak nak sebut dahulu. So antum dah faham lah kenapa ana bagi faham tak lagi kenapa ana ajar step by step macam ni? Faham. Okey. So antum nak kena faham je lah. Oh, ana sekarang sedang ajar matematik. Dulu ampau mengaji matematik dengan siapa? Dengan Cikgu Man. Cikgu Nasar. Cikgu Nasaria. Dia ajar satu persatu kan? One by one. So ingatlah ni step yang Faraid ni dia belajar matematik lah. Tapi dalam STAM. Okey, boleh? Faham. Okey. So seterusnya saya nak pergi up sikit boleh? Boleh. Okey, saya up sikit. Seorang mati meninggalkan salah satu banat. Salah satu banatin. Okey. Seorang meninggalkan al-ab. Okey. So sama juga macam tadi, al-ab akan dapat apa? 1/6 tak campur asobah. 1/6 campur asobah. Kacau lah wire ni. Okey. 3 banat dapat berapa? 2/3. 2/3. Ya, betul. Sabrina 2/3. Kenapa 2/3 Sabrina? Ikut kuasaan. Lil isnaini fa'aksar. Tengok pada nota muka surat 6 jadual 2.0. Dapat tak? Jadual 2.0 dia kata apa? Lil isnaini fa'aksar. Tengok. Lil isnaini fa'aksar. Bila ada 2 ataupun lebih banat, benton, apa yang berlaku? Terus dapat 2/3. Syarat lagi. Dia kata apa? Syarat lagi apa? Dia kata dengan syarat tak ada ibnu. Dengan syarat tak ada ibnu. Ada ibnu tak dekat sini? Tak ada. Tak ada ibnu. Maka dia dapat depa ni berkongsi 2/3. Okey, faham tak? Faham. Okey. So asal masalah dia buat apa? 6. Asal masalah dia 6. Sebab apa? 3 boleh masuk dekat dalam 6. Okey. So asal masalah dia ialah 6. Macam tadi juga tashih masalah. 6 darab 2. 12. 12 bagi 3. 4. 4. So 4. Okey. 6 darab 1. 6 darab 1, 6. 6 bagi 6. 1. Okey, 1. Okey, soalan sebelum kita bagi kat asobah ni.
4 ni boleh tak bagi sama rata dengan 3? Tak boleh. Boleh. Tak boleh. So kena buat apa? Buat asal Jadi. masalah baru. Tahniah Ikram. Faham. Okey, kena buat asal masalahnya baru. Macam mana nak buat asal masalah baru? Guna asal. Ambil asal masalah lama. Lepas tu darab dengan tiga banyak. darab dengan 3 banat. Bahasa saya darab dengan bilangan kepala. Okey. Darab dengan bilangan kepala. 6 darab 3. 18. 6 darab 3 berapa? 18. 18. Ini adalah asal masalah yang baru. Lepas tu buat apa? Lepas tu Darab 2 ke 3. Selesaikan macam saya kerja biasa. Kena selesaikan macam biasa. Okey. 18 darab 2. 36. 36 bahagi 3. 12. Berapa? 12. 12. Okey. 18 darab 1. 18. 18 bagi 6. 3. 3. Okey. Contohnya 18 tolak 12. 6. 6 tolak 3. 3. 3. Selesai tak masalah? 12 campur 3 berapa? 18. 18. Settle. Senang ke senang? Senang. Senang. Senang je. Dengan syarat apa? Hampa kena faham V. Kena faham V. Boleh teruskan lagi? 1. Boleh. Boleh saya nak up lagi sikit. Nak habiskan up pasal up ni. Okey. Lepas tu masalah up yang ketiga ialah hal keadaan up yang ketiga ialah apa? Dia kata asobah. Okey. Macam mana up ni boleh dapat asobah? Macam ni. Saya dah sebut dah tadi. Ni contoh up dapat asobah. Okey, ada satu keadaan lagi up boleh dapat asobah. Seorang mati meninggalkan al-ab sahaja. Seorang mati meninggalkan al-ab sahaja. So asal masalah dia berapa? So dia punya fardu dia apa? Asobah. Kenapa dia jadi asobah? Sebab dia tak tinggal yang lain. Sebab tak ada far'un waris muzakkar, tak ada far'un waris muannas. So dia jadi ashabu Taksib. ashabu taksib. Tu saya cakap. Al-ab ini dia adalah ashabu furud. Dalam masa yang sama dia juga adalah ashabu taksib. Ikut kepada keadaan. Ikut pada keadaan. So apa yang berlaku? Just tulis je lah. Asobah. Lepas tu asal masalah dia buat apa? Satulah kan, sebab ada seorang je, satu kepala je kan. Ada satu kepala. Ulang lagi. Okey. Hukum asobah ada 3, betul? Yang pertama apa? Binasi. Hukum. Betul baki. Ya'khudul baki ba'da ashabul furud. Mengambil baki selepas ashabul furud. Yang kedua. Wa illam yabik syai'an minat tirkah fala syai'an lahu. Jika tidak kekal daripada pewarisan itu sesuatu pun, maka dia tak dapat apa. Betul tak? Betul. Dan yang ketiga apa? Ya'khuzu jami'ul baki iza infiradin. Mengambil semua baki jika berseorang. Betul tak? Betul. Ya'khuzu jami'ul baki iza infiradin. Mengambil semua keseluruhan harta jika dia seorang. Sekarang ni dia seorang tak? Seorang. Dia seorang. So, harta dia berapa? Harta tu automatik jadi satu lah. Pasal apa? Semua pewaris hanya meninggalkan seorang saja waris, iaitu al-ab. Jadilah dia dapat keseluruhan harta. So tahsin masalah ialah satu. Inilah yang ketiga.
Senang ke senang? Senang. Itu je lah. Al-up lah antara masalah yang paling senang. Faham tak? Cuma jika ada ibnu ataupun bento ataupun ibnul ibni ataupun bentul ibni, maka apa yang berlaku, kita kena tabayun, kita kena cari penjelasan mana yang lebih kuat, mana yang lebih lemah, mana yang dekat, mana yang jauh. Faham ke tak saya cakap tu? Faham. Okey. Ini masalah yang keberapa? Ini adalah ahwal yang ketiga daripada Al-ab. saya nak teruskan tapi itulah ampom. Lewat sangat masuk. 9.30. Saya ada lagi satu masalah. Ada banyak masalah nak ni. Saya ada banyak masalah. Nak ampom selesaikan. Wah. Okey. Tak boleh dah. Tak boleh teruskan. Nanti ampom nak kelas lain. Kelas ampom lepas ni apa? Balaghah. Balaghah. Jam berapa? 9.30? 10. 10. Boleh rehat dulu. Makan-makan dulu ya. Okey. Jadi saya nak saya nak berhenti kat sini. Saya harap antum dapat apa yang ana bentang ni. InsyaAllah moga-moga ada manfaat lah. Terutamanya tak masuk kelas ya. Okey, insyaAllah. Okey. Jadi tutup dulu kot. Macam mana tutup je lah. Saya kali pertama pakai ni. Kalau boleh nak ni lah. Okey. Start representing. Okay. Macam biasa kehadiran. Okay, boleh buka. Boleh buka kamera.